Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashid umurina wa a'idhna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat pagi, sabahun nur, sabahul khair. Kita bertemu dalam pertemuan Hayati Quran pada pagi Isnin ini. Moga-moga pertemuan yang menjadikan kita dapat mengambil pengajaran daripada Al-Quran, dapat menjadikan Al-Quran sebahagian daripada kehidupan, dan kita dapat membawa sedikit sebanyak pengajaran yang ada daripada Al-Quran dalam kehidupan seharian kita. Ahlan kepada sahabat-sahabat yang bersama: Zahra Alia, Safia Sapian, Irma Mas, kemudian Roslina Cik Min, Ninda Anis, Galik Spirit, Nurdin Cik Din, Abdullah Kamaruz Zaman, Kamiza Muhammad Amil, Izzi Aish, Nurzima Hasbullah, Syamsia Salih, kemudian Maskana Abu Bakar, Aidarina Muhammad Rashid, Anizah Rin Khairil, Nurzita Rifin, dan juga sahabat-sahabat yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam Hayati Quran. Rasanya selepas hampir 6 ke 7 hari kita tidak dapat membuat perkongsian. Moga-moga Allah menjadikan saya dapat istiqamah untuk berkongsi dalam program Hayati Quran, yang mana hari ini telah tiba pada siri yang ke-386. Dah lebih setahun kita bersiaran dalam Hayati Quran, siri yang ke-386. Sebelum kita bermula, apa kata sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. Ahlan kepada sahabat-sahabat yang bersama. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, dan juga tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Hari ini kita telah tiba, mohon sahabat-sahabat catatkan di ruang komen, kita telah tiba pada muka surat 146. Kita sedang membicarakan surah Al-An'am, surah yang ke-6, bermula daripada ayat 140. Lalu mohon sahabat-sahabat catatkan di ruang komen, muka surat 146, surah yang ke-6, suratul An'am, ayat yang ke-140. Jika kita lihat tentang ayat yang ke-140 daripada surah Al-An'am ini, maka dalam tafsir Al-Wasit dinukilkan di sini, maka selepas daripada Allah menceritakan Al-Arba'ah, 4 razilah akan perbuatan dan perkataan keji daripada sekian banyak perbuatan dan ucapan keji orang-orang musyrik dan juga orang-orang Arab jahiliyah, yang mana bermula daripada ayat 136. Bermula daripada ayat 136. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا, yang mana menjadi kebiasaan masyarakat Arab jahiliyah, mereka dah asingkan harta yang mereka asingkan untuk Allah, digunakan untuk diinfakkan kepada fakir miskin, dan harta dan juga tanaman yang mereka asingkan untuk berhala. Namun perbuatan keji mereka adalah bila
ada bahagian yang diasingkan itu yang baik ada pada bahagian Allah. Mereka ambil, mereka berikan kepada berhala. Namun sebaliknya, kalaulah bahagian harta yang baik daripada tanaman ataupun binatang ternakan itu ada pada bahagian berhala, mereka takkan letakkan pada bahagian Allah Subhanahu wa taala. Itu perbuatan keji mereka, perbuatan tercela mereka. Yang kedua, pada ayat 137 yang kita telah belajar bagaimana pada waktu itu mereka dihiaskan perbuatan maksiat dan keji mereka sehinggakan mereka menganggap perkara yang baik untuk membunuh hidup-hidup anak mereka. Pada ayat 137, wa kadzalika zayyana likathirin minal musyrikin qatla auladihim. Lalu itu perbuatan keji mereka yang kedua. Perbuatan keji mereka yang ketiga ada pada ayat 138 yang mana pada waktu itu mereka mengasingkan binatang-binatang mereka untuk berhala. Yang mereka asingkan pada waktu itu untuk berhala. Lalu daripada situ datanglah seperti mana yang ada dalam surah Al-Ma'idah tentang bahimah, tentang saibah, tentang wasilah dan juga ham. Yang mana mereka reka-reka binatang ini kalaulah kelahiran yang kelimanya adalah betina sekian, binatang ini kalaulah begini sekian. Lalu mereka pada waktu itu tak guna, tak ambil manfaat daripada binatang itu, dan pada waktu itu mereka anggap ianya adalah dibiarkan untuk berhala. Dan yang keempat, bagaimana pada waktu itu janin ataupun kelahiran yang lahir daripada binatang-binatang yang mereka telah asingkan untuk berhala, kalaulah ianya pada waktu itu adalah kelahiran yang hidup, maka yang boleh makan hanya lelaki, wanita tak boleh. Dan juga kalaulah yang lahir itu adalah yang telah mati, maka pada waktu itu mereka makan lelaki dan juga perempuan. Ini semua kita telah ceritakan dengan detail daripada ayat 136 hinggalah ayat 139. Maka bermula daripada ayat 140, selepas daripada Allah menceritakan kepada kita 4 kepercayaan, perbuatan, percakapan yang ada di kalangan masyarakat Arab jahiliyah, yang ada di kalangan penyembah-penyembah berhala pada waktu itu, maka Al-Quran nak memberi pemahaman kepada kita. Bayangkan benda yang pelik, benda yang tak masuk akal, benda yang pada waktu itu adalah ciptaan dan rekaan. Bagaimana pada waktu itu menjadikan pengikutnya, orang yang percaya kepadanya, berlaku sampai ke tahap begitu, sanggup membunuh anak mereka, sanggup pada waktu itu berkorban harta, binatang ternakan dan juga tanaman mereka untuk kepercayaan mereka yang batil, untuk pada waktu itu pengorbanan yang sia-sia. Maka sebab itu disebutkan di sini, maka sepatutnya orang yang mempunyai kepercayaan yang benar, akidah yang benar, pada waktu itu mengikut jalan yang benar, fa'aula bikum, maka selayaknya bagi kamu antudahu, pada waktu itu untuk melakukan pengorbanan pada jalan yang benar, pada akidah yang benar, pada kepercayaan yang benar, kerana kamu berada pada pegangan yang benar. Lalu bayangkan orang yang sesat pada waktu itu, berapa banyak pengorbanan yang mereka buat. Walaupun semua pengorbanan itu adalah sia-sia, semua kepercayaan itu adalah batil, semua perbuatan itu adalah sia-sia, tapi dia buat sehabis mungkin. Lalu Al-Quran sebenarnya membawakan ayat-ayat ini dalam tafsir Al-Wasit Li-Tantawi menyebut, kenapa? Sebenarnya pada waktu itu nak beritahu kepada orang yang mengikut kepercayaan yang benar, apa pengorbanan yang kamu buat untuk agama? Apa pengorbanan yang kamu buat untuk kepercayaan kamu? Apa pengorbanan yang kamu buat untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu adalah antara pengajarannya. Bukan sekadar kita baca, oh begini, tetapi kita nak belajar daripada sikap dan semangat
orang-orang yang mengikuti kepercayaan yang batil, walaupun benda itu batil, walaupun benda itu tidak ada sebarang bukti, walaupun benda itu adalah rekaan, tetapi bagaimana pengorbanan yang mereka buat pada waktu itu adalah sangat luar biasa. Pengorbanan untuk kepercayaan yang batil. Persoalannya, apakah pengorbanan yang kita buat untuk kepercayaan yang benar dan juga pada jalan yang benar ini? Maka itu antara pengajaran dia. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan pada ayat 140 selepas daripada Allah menerangkan daripada sekian banyak kepercayaan batil mereka, 4 kepercayaan mereka. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, qad khasiral ladzin, firman Allah, qad, sesungguhnya, khasira, telah rugi. Kata Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, apakah yang dimaksudkan rugi di sini? Kata Imam Ibn Katsir, maksudnya kerugian di dunia dan yang pastinya adalah kerugian di hari akhirat. Apakah kerugian orang-orang yang melakukan perkara ini? Apakah kerugian mereka di dunia? Maka kata Imam Ibn Katsir, amma fid dunya, adapun kerugian mereka di dunia adalah pada waktu itu mereka membunuh anak mereka hidup-hidup. Seperti mana ayat 137, mereka bunuh anak mereka hidup-hidup. Anak yang merupakan nikmat, anak yang merupakan asbab kebahagiaan, asbab ketenangan, mereka bunuh pada waktu itu hidup-hidup, maka itu adalah kerugian mereka. Selain daripada ayat yang lain tentang binatang dan juga tanaman mereka, pada waktu itu mereka sempitkan untuk diri mereka, binatang tu tak boleh guna, binatang ni tak boleh makan, binatang ni tak boleh pakai. Mereka sempitkan untuk diri mereka benda yang langsung tidak mendapat manfaat dunia dan juga hari akhirat. Itu kerugian mereka dekat dunia. Apa pula kerugian orang-orang yang apa yang kita telah baca ini di hari akhirat? Adapun kerugian mereka di hari akhirat adalah kerana mereka mendustakan terhadap Allah. Mereka kata ini adalah perintah Allah, ini adalah perintah Allah, ini adalah ketetapan Allah, maka kerugian yang besar, kerugian di dunia, kerana pada waktu itu kehilangan nikmatnya Allah beri, sama ada daripada sudut anak, binatang ternakan, mahupun tanaman, dan juga pada waktu itu kerugian di hari akhirat, kerana pasti akan mendapat azab dan siksaan kerana mendustakan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu kata Imam Ibn Katsir, fayusiruna ila aswa'il manazil, pastinya dekat hari akhirat mereka akan kembali dan dicampakkan ke seburuk-buruk tempat. Kenapa? Sebab mereka mendustakan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sebab itu Allah mulakan pada ayat 140 selepas Allah menerangkan tentang betapa kejinya kepercayaan mereka, batilnya kepercayaan mereka, maka firman Allah, qad khasir, sesungguhnya telah rugi. Lalu daripada sini apa pengajaran yang kita boleh dapat? Pengajarannya adalah apa jua yang kita buat dekat dunia, adakah pada waktu itu memberi manfaat? Adakah memberi manfaat? Adakah memberi manfaat untuk dunia kita? Sama ada daripada sudut kesihatan, sama ada dari sekurang-kurangnya dunia, sudut kesihatan, sudut pada waktu itu ketenangan, daripada adakah memberi manfaat apa yang kita buat? Dan apakah yang kita buat itu memberi manfaat untuk akhirat kita? Sebab itu Islam mengajar kepada kita untuk meninggalkan perkara yang sia-sia. Benda yang dosa memang kena tinggal. Sebab itu sabda Nabi SAW, min husni islamil mar'i, daripada di antara keindahan Islam itu adalah tarkuhu ma la ya'ni, dia meninggalkan perkara yang sia-sia. Kenapa? Sebab kita tak nak seperti mana ayat ini sebut, qad khasir, sesungguhnya telah rugi. Lalu rugi di dunia, rugi di hari akhirat.
maka kita tak nak begitu. Maka antara pengajarannya adalah masa kita, waktu kita, usia kita, adakah pada waktu itu mendatangkan manfaat untuk dunia kita, untuk akhirat kita. Dan sebab itu Islam mengajar untuk bukan sekadar tinggalkan maksiat. Islam mendidik dan mengajar untuk meninggalkan perkara yang sia-sia berdasarkan sabdaan Nabi SAW tadi. Kerana di sini rugi, firman Allah, qad khasir, sesungguhnya telah rugi. Dekat dunia dirugi, dekat akhirat pun dirugi. Siapakah orang-orang yang rugi? Maka firman Allah Subhanahu wa taala, allazina, orang-orang yang qatalu, mereka telah membunuh, aulada, anak-anak, hum, mereka. Yang mana kenapa mereka bunuh anak mereka? Kita telah baca pada ayat 137. Mereka bunuh anak mereka kerana mereka anggap dan mereka sangka itu adalah perintah Allah. Itu adalah ibadah. Itu adalah kebaikan. Sampai ke tahap itu syaitan telah memperhiaskan maksiat nampak elok sampai membunuh anak sendiri dianggap sebagai ibadah pada waktu itu. Lalu sebab itu firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya mereka telah rugi. Kenapa? Sebab pada waktu itu mereka membunuh anak mereka. Kenapa mereka bunuh anak mereka? Firman Allah, safaha, kerana kebodohan mereka sendiri. Safaha, kerana kebodohan mereka sendiri. Adakah pada waktu itu mereka membunuh anak? Pada waktu itu ada sebarang dalil. Firman Allah, bi dengan, ghairi, tanpa sebarang, ilmin, ilmu. Mereka bunuh anak mereka kerana kebodohan, dan pada waktu itu mereka bunuh anak mereka, maksudnya maksiat yang sampai ke tahap itu, sanggup bunuh anak sendiri tanpa sebarang ilmu. Apakah pengajaran yang kita boleh dapat daripada safaham bi ghairi ilm? Yang kita boleh dapat daripada sini, antara cara pada waktu itu untuk meninggalkan maksiat, untuk meninggalkan perkara yang Allah larang, mesti kena ada ilmu. Kalaulah tidak, kita akan berada dalam kejahilan yang membawa kepada kemaksiatan. Lalu manusia itu bila jahil, manusia itu bila pada waktu itu dia tidak berilmu, sampai ke tahap dia sanggup bunuh anak sendiri, selain daripada tipu daya syaitan. Maka sebab itu Al-Quran menyebut di sini, antara sebab mereka lakukan apa yang mereka lakukan, mereka membunuh anak mereka sendiri kerana dihias pada waktu itu oleh syaitan. Maka antara sebabnya mereka berada dalam kejahilan, safaha, kebodohan. Kenapa? Bighairi ilm. Maka pengajarannya untuk kita adalah perlunya untuk kita menuntut ilmu. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, sekurang-kurang ilmu yang perlu ada pada setiap orang beriman itu 3. Yang pertama, ilmu untuk kenal Allah. Itulah ilmu tauhid, akidah. Perlunya untuk kenal Allah, supaya kita tidak mensyirikkan Allah dalam keadaan kita tidak sedar. Lalu pentingnya pada waktu itu ilmu mengenal Allah. Yang kedua, perlunya ilmu pada waktu itu untuk mengenal diri kita, mengenal hati kita, mengenal dalaman kita, yang dikenali sebagai ilmu sama ada tazkiyah ataupun tasawuf dan sebagainya. Dan yang ketiga, ilmu yang perlu diketahui, perlu dipelajari oleh setiap orang adalah ilmu yang mana kita boleh buat apakah perintah Allah dan kita boleh meninggalkan apakah larangan Allah, dan itulah ilmu fiqh. Lalu ini sekurang-kurangnya 3 ilmu yang kita perlu ketahui. Kalaulah tidak, maka dikhawatiri kita boleh menjadi juga seperti mana yang terjadi pada mereka, iaitu sampai ke tahap membunuh anak sendiri dan mereka sangka itu perkara yang baik. Kenapa? Firman Allah, safaha, kerana kejahilan dan kebodohan mereka sendiri, bighairi ilm, tanpa sebarang pengetahuan, tanpa sebarang ilmu. Lalu rugi. Pada waktu itu sangka, firman Allah dalam suratul Kahf, allazina dhalla sa'yuhum, sia-sia usaha dan pengorbanan mereka dekat dunia.
Kenapa sia-sia? Wahum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a, sebab selama ini mereka sangka mereka melakukan kebaikan. Namun malangnya itu adalah perkara yang sia-sia. Allah tolak. Lalu pentingnya daripada sini kita nampak ilmu. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala. Lalu perbuatan membunuh anak merujuk kepada ayat 137 yang mana mereka bunuh anak mereka hidup-hidup. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa harramu ma razaqahumullah, wa terjemahnya adalah dan, harramu mereka mengharamkan, ma apa-apa yang, razaqa Allah telah rezekikan, Allah telah kurniakan, hum kepada mereka. Apakah yang dimaksudkan mereka mengharamkan apa jua rezeki yang Allah kurniakan? Ini kembali kepada ayat 136, kembali kepada ayat 138 dan kembali kepada ayat 139. Allah dah bagi mereka harta, binatang ternakan mahupun tanaman. Mereka pada waktu itu kata, tak, binatang ni tak boleh guna, ini binatang ini dipanggil saibah, untuk berhala. Oh tak, binatang ni tak boleh guna, binatang ini mereka panggil bahirah, untuk berhala. Allah bagi mereka nikmat, mereka kata tak, binatang ni tak boleh guna, binatang ini adalah wasilah untuk berhala, adalah ham untuk berhala. Lalu ini semua kembali kepada surah Al-Ma'idah ayat 103 yang kita telah kongsikan sebelum ini. Antara binatang-binatang yang mereka haramkan kerana mereka kata binatang ini untuk berhala. Lalu binatang itu melata, binatang itu mereka biarkan begitu sahaja, binatang itu mati tanpa diambil sebarang manfaat daripadanya. Dan ini pun masalah. Allah dah bagi nikmat, tak digunakan. Bahkan pada waktu itu mereka mengharamkan nikmat itu atas diri mereka. Sebab itu firman Allah, wa harramu, dan pada waktu itu mereka mengharamkan apa yang Allah kurnia dan Allah rezekikan kepada mereka. Lalu ini juga satu masalah. Allah dah bagi nikmat, tak gunakan. Allah bagi nikmat, mereka kata haram pula. Allah dah bagi nikmat, mereka salah guna. Kenapakah mereka buat begini? Firman Allah Subhanahu wa taala, sebab mereka mengharamkan rezeki yang Allah berikan, nikmat yang Allah kurniakan. Firman Allah, iftiraan, sebagai satu pembohongan ala atas Allah. Mereka reka, mereka rekaan, pembohongan, ciptaan. Allah tak kata begitu, mereka kata begitu. Allah tak kata benda ni haram, mereka haramkan. Allah pada waktu itu tak sebut begini, mereka sebut begini. Lalu daripada ayat ini kita nampak mengharamkan yang halal itu adalah benda yang salah. Menghalalkan benda yang haram itu adalah salah. Hanya hak Allah boleh mengharamkan sesuatu. Hanya hak Allah boleh menghalalkan sesuatu. Maka sebab itu, orang yang mana pada waktu itu mengharamkan perkara yang halal, maka pada waktu itu dia mereka-reka sesuatu terhadap Allah. Lalu firman Allah ketika mana menceritakan tentang dua sikap manusia ini, iaitu tak ada ilmu, kemudian mereka-reka sesuatu hukum. Firman Allah, qad, sesungguhnya, dallu, mereka ini telah sesat. Lalu daripada sini kita nampak pengajaran apabila manusia itu dia berada dalam kejahilan, apabila manusia itu dia mereka-reka sesuatu hukum yang Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan. Natijahnya, apakah natijahnya? Firman Allah pada hujung ayat ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala dalam tafsir Al-Wasit disebut, "Tsumma bayyan", kemudian Allah menerangkan natijah ataupun pengakhiran, natijah daripada perbuatan mereka yang pilih untuk berada dalam kejahilan tanpa ilmu, yang pilih untuk terus-menerus percaya kepada hukum ahkam yang mereka reka sendiri, yang mereka cipta sendiri. Firman Allah, qad dallu, sesungguhnya mereka ini telah sesat. Adakah sesat yang macam ini boleh dibimbing?
Adakah sesat yang macam ini boleh dibimbing? Firman Allah, wama, dan tidaklah kanu, adalah mereka, muhtadin, daripada kalangan orang-orang yang beroleh petunjuk. Bagaimana nak beroleh petunjuk? Ilmu pun mereka tak nak tuntut, mereka pilih untuk menjadi safaha, bodoh dan jahil. Bagaimana pada waktu itu mereka nak beroleh petunjuk? Mereka pilih untuk mereka reka hukum ahkam sendiri. Apa Allah tak sebut, mereka kata daripada Allah. Lalu mereka reka sesuatu hukum. Dan pada waktu itu, orang-orang yang mana pilih untuk berada dalam safaham bighairi ilm, dalam kejahilan, dalam pada waktu itu tidak mahu menuntut ilmu, tak mahu keluar daripada kejahilan. Firman Allah, inilah orang-orang yang sesat. Dan adakah sesat itu boleh dibantu? Sukar untuk dibantu kerana mereka sendiri pada waktu itu tidak mahu mencari. Wama kanu muhtadin. Firman Allah, dan tidaklah pada waktu itu mereka akan beroleh petunjuk. Sebab itu Imam Bukhari meriwayatkan satu hadis daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata Abdullah bin Abbas, "Idza sarraka, apabila kamu ingin an ta'lam, untuk mengetahui jahlal Arab, betapa jahiliyahnya masyarakat Arab pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqra, maka bacalah ayat yang selepas daripada 130. Faqra ma fawqa 30 wal mi'ah min suratil an'am, sehinggalah kamu tiba pada ayat qad khasiral ladzina qatalu. Inilah sifat-sifat orang yang rugi dan orang yang sesat. Wa ma kanu muhtadin, dan orang yang mana tak beroleh petunjuk. Apakah sifat mereka? Safaham bighairi ilm. Mereka pilih pada waktu itu untuk kekal dalam kejahilan tanpa sebarang ilmu, dan mereka pilih iftira'an ala Allah. Mereka reka dan mencipta-cipta sesuatu hukum sebagai pendustaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ini ayat 140 yang kita dah belajar. Moga-moga ada pengajaran yang kita perolehi. Moga-moga ada sesuatu yang kita dapat. Kita jumpa petang nanti pada jam 6 petang dalam program Hamba Ilahi, dalam program pembacaan kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Kepada sahabat yang kali pertama join, jemput join Telegram channel Kuliah Umar Aziz. Moga-moga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.